forget to subscribe my channel. Hang Dok Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Dok Mana. Mari kita dengar hari ni respon Datuk Kamal Amir pula terhadap Ismail Sabri yang berkata, dalam sebuah perkahwinan ia mestilah dibina atas dasar suka sama suka, bukannya paksaan. Apapun yang kita buat mesti suka sama suka. Kahwin paksa memang tak akan jadi. Jadi kalau kahwin paksa macam ni, tidak ada perasaan antara satu sama lain, akan berlakulah keretakan. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir terhadap komen kritikan Ismail Sabri ni. Di akhir nanti macam biasa kita akan komen. Okey, mari kita dengar dahulu. Politik. Hari ini akhirnya Susah Agung DAP, Saudara Anthony Leong, dia pun menjawab. Dia menjawab bagi pihak apabila ini itu hari saya berjumpa dekat Parlimen. Saya dah berbual dengan beliau. Saya kata, Datuk Ismail Sabri, dia kata, brother, yang sudah tu sudahlah. Kalau you tidak lagi berada di anjung kuasa, kalau saudara nak keluar daripada percaturan politik ini, orang kata exit dengan baik. Tapi saya nampak masih lagi apabila ada kenyataan-kenyataan yang agak merunsingkan kita, saudara. Apabila beliau mengatakan bahawa hubungan antara UMNO dengan Parti Perpaduan ni, Kerajaan Perpaduan ini diibaratkan sebagai kahwin paksa. Sebab itu Anthony Leong kata tak ada. Tidak boleh nak disamakan kerajaan hari ini sebagai kerajaan yang diibaratkan sebagai kahwin paksa. Buat apa nak tuduh yang bukan-bukan? Jadi menurut Anthony Leong, dia mengingatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bahawa kerjasama di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ini terlaksana dengan restu di bawah duli Yang Mulia Pertuan Agong. Bukan kahwin paksa, tak ada. Saya nak jelaskan gini sebab itu saya bercakap pada Datuk Ismail Sabri itu hari. Saya kata, sudahlah tu bang. Cukup dah. You pun dah bersara. You pun dah, segalanya dah apa? Apa nak lagi? Sebagai mantan Perdana Menteri, kemudahan ada, gaji pencen ada, rumah ada, pejabat ada, bodyguard ada, supir ada, kereta ada, apa nak lagi? Jadi biarlah sekarang ni pentadbiran hari ni pula melangsaikan pentadbirannya. Tak perlulah. Kalau nak balik masuk, kenapa tidak bertanding dulu? Inilah saya kadang-kadang Dr. Sabri ini masalahnya. Dia suka bercakap, bila suara oleh wartawan maka dia menjawab. Bila kenyataan-kenyataan beliau itu boleh menggugat keharmonian di kalangan pemimpin-pemimpin yang sedang menyantuni derita rakyat. Saya mengharapkan agar Datuk Sabri sudahlah. Ini bila mengatakan bahawa kerajaan ini diumpamakan sebagai kahwin paksa. Siapa yang paksa siapa? Tidak ada sebarang paksaan. Malah dia meramalkan kalau perkahwin-kahwin paksa ni tak lamalah dia punya edahnya akan runtuh. Saya tak nampak begitu, saya tidak nampak. Malahan ada seorang lagi, saya tak nak sebut nama lah sebab dia pun dah dipecat daripada UMNO. Dia mengatakan bahawa dia kekal setia dengan Datuk Seri Najib, sayang Datuk Najib dan masih menyokong Seri Najib. Okey lah, tak ada masalah. Pun meramalkan kononnya bahawa kerajaan Perikatan Negeri Selangor boleh tumbang kepada Perikatan Nasional. Saya kata mimpi lah. Sebagaimana anda bermimpi waktu anda mengambil keputusan untuk melakukan onar. Bila anda tidak dipilih sebagai calon, anda buat keputusan melakukan sabotah pada parti, maka sekarang tak payah nak cakap apa pun. Anda tidak mempunyai fakta yang jelas dan nyata. Atas apa yang anda katakan Selangor boleh tumbang? Saya tak nampak. Rakyat tak ada masalah. Memang kita tahu keadaan sekarang ini suasana ekonomi masih lagi belum pulih seperti sedia kala dan sedang diusahakan. Tetapi kalau selalu lihat banyak agensi-agensi kerajaan berusaha untuk memberi bantuan. Sama ada Baitul Mal mengeluarkan bantuan, Zakat mengeluarkan bantuan, pihak-pihak syarikat-syarikat GSC juga membantu kerajaan untuk memberi sedikit bantuan hari raya, dan kerajaan Negeri Selangor juga turut memberi bantuan kepada warganya. Jadi macam mana rakyat kata tak suka pada kerajaan? Saya tak faham. Dan sekarang ini Selangor tenang, saudara. Terus terang saya katakan di kalangan ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Negeri, ahli Dewan Undangan Negeri Selangor, mereka menyantuni segala-galanya. Cuma saya nak bercakap sikit ni tentang parti DAP apabila saudara Anthony Leong beliau menyanggah kenyataan Datuk Ismail Sabri. Cuma saya katakan
kalau boleh di kalangan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, berhentilah daripada menyinggung sesama sendiri. Apabila anda mengeluarkan kenyataan, maka sudah pasti akan disahut oleh rakan dalam ikatan bersama. Sekarang ini yang menjadi isu besar yang selalu dimainkan apabila dari Pakatan Harapan mereka menonjolkan isu tentang pengampunan Datuk Seri Najib. Kenapa tidak kita semua berlapang dada? Tunggulah. Tak payah bagi komen. Tak payah memberi alasan begitu, A ke B ke. Kadang-kadang apa yang anda nyatakan tak betul. Tak betul sama sekali. Jadi bagaimana mungkin rakyat nak mahu dikelabukan pemikirannya dengan kenyataan-kenyataan yang kadang-kadang dilihat seperti berbau fitnah. Akhirnya warga UMNO macam warga UMNO macam Dr. Fuad Zakasi, dia akan menjawab. Bila dia menjawab, akhir berlakunya perselisihan. Ini yang kita tak mahu, saudara. Keadaan sekarang ni dah cantik, dah molek. Kita sama-sama bersatu tenaga untuk membantu kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menangani derita rakyat ini dan melakukan kepelbagaian usaha. Jangan dilakukan sabotaj. Jangan diwujudkan suasana yang tidak menentu. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan daripada Menteri Besar Perak, Datuk Syarani. Sekarang ni orang Perak kata termongeh-mongeh lah. Termongeh-mongeh. Bila Datuk Seri Syarani mengatakan bahawa bekas ahli UMNO tidak perlulah mencampuri urusan parti jika hanya berniat untuk mengadu domba serta mencetuskan provokasi dalaman parti. Ini saya tahulah bahawa Datuk Syarani merujuk kepada kenyataan Makedum itulah, saudara. Dia kata bahawa kerajaan perpaduan kerajaan yang pimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh bertahan walaupun tanpa UMNO. Ini semua ni provokasi, saudara. Matlamatnya supaya antara ahli warga Parti Keadilan tidak yakin kepada UMNO. Tidak ada rasa kecintaan sama sendiri. Ini yang cuba dilakukan. Bila dia mengatakan bahawa ni Parti Keadilan bersama dengan DAP, bersama dengan Amanah mampu walaupun tidak ada UMNO untuk meneruskan kerajaan hari ini. Untuk apa anda mengeluarkan kenyataan begitu? Tidak lain tak bukan nak bagi tahu orang keadilan tanpa UMNO pun korang boleh tubuh kerajaan lah. Itu maksudnya. Tapi apakah kerajaan ni ahli-ahli pemimpin dalam Pakatan Harapan sedar bagaimana peranan UMNO membolehkan wujudnya kerajaan pada hari ini. Jadi tak payah. Sebab itu kata Datuk Syarani selaku Ketua Polisi Perhubungan Perak, Datuk Syarani menegaskan UMNO bukan bersikap sombong apabila enggan melayan kritikan yang dibuat oleh bekas ahlinya. Tetapi UMNO tidak mahu itu menjadi satu proses untuk mengadu domba dan provokasi. Dia kata agak sukar apabila kita ni ketika orang di luar UMNO yang banyak bercakap mengenai parti kita. Jadi katanya kalau dah bukan jadi ahli UMNO, tak perlulah masuk campur hal UMNO. Itu kenyataan yang benar, saudara. Ini ditujukan kepada budak tu lah, budak mata sepit tu, saudara. Saya nak sebut nama pun malas, saudara. Jadi dia kata, okey, kalau betul lah nak beri pandangan, terima kasih lah. Sebab katanya masih ramai yang berminat dengan UMNO. Kalau mereka tak berminat dengan UMNO, mereka tidak akan mengeluarkan kenyataan. Begitulah keadaannya, saudara. Di mana saya melihat kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, akhirnya orang yang buat kenyataan itu termongeh-mongeh. Hari ini, saudara, saya cakap terus terang. Terus terang saya katakan kalangan mereka yang mengeluarkan kritikan terhadap kerajaan perpaduan, mereka semakin hampir untuk menggigit jari. Yang terketar-ketar pada saya, mereka terketar-ketar kerana sedang diburu untuk disiasat oleh SBRM. Kalangan mereka juga sudah pun berantakan sama mereka kerana mereka menyalahkan. Kalaulah waktu awal mau ditubuhkan kerajaan dulu selepas pilihan raya yang ke-15, kalaulah pimpinan dalam Perikatan Nasional bersetuju untuk menubuhkan kerajaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidaklah terjadi cacah merba dan bercempera hari ini. Hari ini keadaan mereka bercempera, saudara. Masing-masing diburu, diulit ketakutan. Tidurnya tidak lena, saudara. Malam-malam terngiang-ngiang. Apakah mereka akan dipanggil oleh pegawai daripada SPRM untuk melakukan siasatan? Itu yang sedang dilakukan oleh mereka untuk memastikan tidak ada kestabilan dan melakukan onar. Matlamatnya lain tak ada. Supaya kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni give up. Saya kata salah orang lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak akan give up. Dia akan menentang siapa saja. Dan macam-macam cerita yang kecil-kecil. Malahan saya tengok
gambar Kak Wan pakai kasut bata, isteri Perdana Menteri pakai kasut bata pun jadi isu. Saya geleng kepala, saudara. Ini trupa-trupa yang bagi saya yang sengit kepala otaknya. Kalau isteri Perdana Menteri hanya dia Datuk Seri Dr. Wan Azizah, bukan saya nak puji, yang saya kenal dari dulu lagi, saudara. Dia orang yang begitu go to the ground. Apa salahnya dia pakai kasut bata yang sesuai pada kaki dia. Sebab itu sekarang ni saya setuju dengan ruang waktu. Kita harus teguhkan perpaduan dan kemaskan barisan. Ini yang paling penting. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada pimpinan di Sarawak bahawa sebenarnya memang macam saya katakan semalam, ada ahli parlimen daripada Parti Keadilan menghubungi saya, dan selepas saya membuat rujukan, bertemu dengan kawan-kawan, menghubungi mereka, memang ada usaha yang sedang dilakukan. Adanya usaha mereka, ini telah terbongkar cerita propaganda atau perang saraf pihak yang tidak bersetuju dengan Perikatan Nasional, tapi hakikatnya tawaran kepada negeri Sarawak adalah khusus. Kononnya maka pemimpin daripada Sarawak itu boleh dilantik sebagai Perdana Menteri seandainya kerajaan perpaduan ini tumbang sebagaimana berlaku langkah Sheraton. Itu yang sedang mereka cuba lakukan. Sebenarnya sahaja tujuan tawaran itu ini bukan apa, kerana nak merunding supaya dapat diwujudkan kerajaan baru untuk menggantikan kerajaan perpaduan. Walaupun semua orang tahu kerajaan perpaduan ini adalah inisiatif bawah duli yang Malaysia Paduka Baginda Pertuan Agong. Mereka tidak peduli. Ini kerana saudara, mereka dalam keadaan kegelian, mereka miang. Jadi sebab itu mereka berada dalam keadaan cukup terdesak. Sebab itu mereka mahu kembali berada di anjung kuasa. Kerana selagi mereka tidak berada di anjung kuasa, maka selagi itulah mereka diburu ketakutan. Jadi mereka melihat kalau dengan UMNO ni sukar. Memanglah UMNO dengan PBM tak ada berpatah arang, berkerak rotan. Tidak ada ruang. Malahan nak untuk PAS nak menyantui UMNO pun, walaupun kita lihat Datuk Seri Samsuri boleh duduk sepentas dengan Datuk Anwar Ibrahim waktu buka puasa di Terengganu sehari dua hari lepas, kita tengok mesranya. Memang begitu cara Datuk Anwar Ibrahim, dan itu bukan artinya Pakatan Harapan dalam kerajaan perpaduan ini boleh bersedia untuk menerima kehadiran PAS. Tidak. Ini tidak akan berlaku. Sekarang ni kerajaan perpaduan adanya keadilan, adanya UMNO, adanya DAP, adanya amanah. Dah cukup, lengkap dah. Tak payah lagi lah nak ni. Dan sekretariat pernah diwujudkan. Sebab itu sekarang ni mereka membuat onar mewujudkan offer ataupun tawaran kepada pemimpin daripada Sarawak. Kalau tidak kita jatuhkan kerajaan ini, maka dari Sarawak lah akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Saya katakan dengan bermodalkan 37 kursi parlimen, takkan boleh menjadi majoriti. Jangan buat benda-benda yang mengarut, saya katakan. Sebab mereka sekarang ni mencari upaya. Cari upaya bagaimana nak rak untuk menjatuhkan. Dan pemimpin Sarawak kena ingat, apa yang mereka lakukan itu tidak ada kejujuran. Apa yang dilakukan oleh Perikatan Nasional maupun parti PBM hanyalah sekadar kelingking lurus. Tapi apa ini orang kata, telunjuk lurus, kelingking berkait. Pepatnya di luar, rencung di dalam. Apa berlaku pada Datuk Ismail Sabri? Betul lah Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, tapi dia seolah-olah dilihat seolah macam puppet, kena ikut cakap PBN. Ini tak boleh buat, ini tak boleh buat, ini kena ikut begini, peruntukan begini. Jadi apakah kalaulah betul-betul Sarawak jadi Perdana Menteri, apakah dia ada kebebasan? Tidak ada. Jadi janganlah orang kata mendengar guruh di langit, air di tempayan disurahkan. Jadi saya nak terus terang nak peringatan kepada pemain-pemain politik di Sarawak. Saudara Hanafi Syahri dia kata ruang waktu, kan? Betul. Dalam keadaan sekarang ni mereka juga sebenarnya Perikatan Nasional mereka diburu ketakutan. Tak tidur malam, saudara. Saya cakap terus terang lah, walaupun macam di Kedah, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi mengatakan boleh menang 33 kerusi Dewan Negeri. Saya kata itu dalam bahasa Inggeris dipanggil wishful thinking. Satu impian yang tidak berpijak di bumi nyata. Satu tsunami politik akan melanda di Kedah. Ini bukan main-main, saya kata. Tambah-tambah lagi bila warga Kedah balik Hari Raya ni,
Air 1 juta orang lagi, tambah lagi 1 juta yang akan datang ni, yang tidak mendapat bekalan air secukupnya, ini sudah cukup untuk meledakkan amarah rakyat terhadap kerajaan negeri Kedah. Yang janjinya kata nak menyelesaikan. Mereka waktu John Sanusi jadi menteri besar dulu, dia boleh bertelagah dengan Pulau Pinang. Ayat kami lah jaga. Jagalah sangat sekarang. Itu masalah sekarang. Sebenarnya saudara Zahri SP dia kata takut dalam penjara. Siapa mau masuk? Sebab itu sekarang ni mereka diburu ketakutan. Tidur mereka diburu oleh mimpi ngeri. Yang bukan soal saja parti mereka akan menghadapi suasana yang cukup murung. Berada sekejap saja, lepas itu hilang daripada radar. Saya nak bagi tahu terus terang. Saya dengar juga teman-teman kita yang membuat live apa semua. Ada logikanya. Kenyataan-kenyataan macam Iswadi, saudara Mansur. Saudara, saya dengar banyak logikanya, saudara. Bahawa untuk UMNO bersama menyantuni semula dengan PAS ataupun Muafakat Nasional, pasti tidak sama sekali. Begitu juga untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pemimpin utama kepada kerajaan perpaduan ini untuk menerima bekerjasama kembali dengan Perikatan Nasional tidak mungkin. Ayat yang tentu digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah nahi kabinahi. Sebab beliau seolah dimalukan waktu awal nak tubuh kerajaan, dan sekarang ni bila terdedah satu demi satu terdedah. Ini belum lagi saudara. Belum ada pendedahan yang menggemparkan. Ada lagi pendedahan yang lebih menggemparkan. Sabar. Menjelang pilihan raya 6 negeri nanti, satu demi satu akan terbongkar. Saudara apa? Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Kita pun tahu 2-3 hari ni banyak kritikan lah. Antaranya daripada Ismail Sabri ni yang kritik. Kata kajian perpaduan ni kahwin paksa. So kita boleh dengar juga Khairi dengan seorang tu yang pimpin UMNO yang kena gantung tu. Pun dia kritik juga daripada podcast mereka keluar sekejap tu. So PN kita dengan cerita lah, memang dia suka kritik lah. Tapi sekarang dia orang PN sebenarnya suka lah tengok pimpin BN dengan DAP ni duduk bertelagah kan. So kita harap dia orang pemimpin ni sudah lah bertelagah. Bentuklah kerajaan perpaduan ni dengan baik supaya rakyat semua dapat manfaat. Contohnya hari ni kita tengok PMX kita Anwar Ibrahim telah memberi tol percuma selama 4 hari untuk 33 konsesi. Itu pun ramai juga yang orang nak marah pasal tol percuma ni. Kalau dia orang tak nak dia orang bayar lah tol percuma ni. Hari percuma dia orang bayar, letak cash kat situ, kau tak nak sangat. Okey, mari kita terus beri sokongan kepada kerajaan perpaduan. Assalamualaikum.